Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okay, untuk episod kali ni aku compilekan ataupun aku buat satu kompilasi kisah-kisah seram kilang yang menceritakan 3 kisah seram ringkas. Kisah seram ringkas yang pertama mengisahkan tentang seorang yang mana dia tak minta aku rahsiakan, tapi aku bertindak merahsiakan sebab-sebab tertentu, atas sebab-sebab tertentu. Yang kisah ni mengisahkan tentang seorang pekerja yang mana pada waktu malam dia pergi ke satu department ni, yang mana department ni dia perlu pergi untuk mendapatkan barang yang mana dia akan gunakan untuk digunakan di department dia lah. So jika department satu ni tak operate ataupun run, diorang tak boleh run diorang punya department lah. So dia pergi ke department ni untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan untuk dia bawa kepada department dia. Dan seperti biasalah, dia pergi ke department tu bersembang-sembang dengan sesiapa yang ada di situ. Dan pada ketika itu hanya ada dalam 4 orang. Namun apa yang memeranjatkan dia pada ketika itu, salah seorang daripada 4 orang ni sedang melihat ke satu sudut dengan satu tenungan yang agak tajam, dalam keadaan dia seolah-olah macam terpesona ataupun tertumpu kepada satu arah ni. Lalu si pencerita ni mengatakan pada aku, dia pun melihatlah ke arah di mana salah seorang ni tengok tu. Dia telah pun melihat kepada arah tenungan si pemuda tadi ni, dan dia telah mendapati dia telah melihat satu penampakan lembaga hitam seolah-olah orang minyak. Dan sebaik saja dia melihat penampakan tersebut, dia telah pun melihat kembali kepada pemuda tersebut dan bertanya, kau nampak benda yang aku nampak tadi tu ke? Aku nampak dia memang tinggal kat sini. Mungkin dia nak tunjuklah dia ada kat sini. So sebaik saja dia terlihat penampakan tersebut, dia dengan segera meninggalkan department tersebut dan menyelesaikan kerjanya dengan segera. So macam aku dapat relate dengan cerita dia ni, sebab aku pernah hadapi kisah yang sama, tapi mungkin aku takkan ceritalah kat sini. Tapi korang bayangkan lah, benda tu terjadi dalam keadaan orang lain tak nampak, tapi muka dorang je nampak. So kat situ agak menyeramkan. Okey, kita lanjut ke kisah terusnya, ialah kisah seorang pengawal keselamatan yang dipaksa bertugas disebabkan rakannya tidak datang. Okey, seperti yang kita tahu, seorang pengawal keselamatan perlu bekerja ataupun menggantikan pekerja yang tidak hadir. So disebabkan rakan daripada pengawal keselamatan ni tidak hadir, dia yang sepatutnya sudah pun perlu balik, tapi terpaksa bekerja overtime untuk cover kawannya yang tidak hadir ni. So nak dijadikan cerita, waktu yang dia perlu cover ni jatuh pada waktu malam, yang mana dia memang sangat-sangat tidak suka, kerana sepatutnya dia sudah boleh balik dan tidur. Tetapi sebaliknya dia perlu menetap di kawasan kilang yang dia jaga ni. Okey, kisah ni bermula apabila pada malam tersebut, seperti biasa dia sudah tidak ada semangat lagi untuk meneruskan pekerjaan. Namun disebabkan tuntutan kerja, dia kuatkan semangat. Namun disebabkan semangatnya tidak berapa kuat, dia bertindak ataupun memilih untuk tidur, untuk merehatkan diri. Memandangkan dia telah pun melakukan clocking atau kilang untuk melihat ke tempat-tempat yang sepatutnya dia check. Dan apa yang menarik, sebaik saja dia telah melakukan clocking tersebut, tibanya dia di pondok jaga, dia telah pun merehatkan dirinya dengan meletakkan kepalanya di atas meja, lalu tidur. Sebaik dia terjaga daripada tidur, dia melihat rakannya yang sepatutnya tidak datang ataupun tidak dapat hadir itu ada di sebelahnya, yang mana tengah duduk. Dan pada ketika itu dia pun merasakan sangat-sangat gembira lah. Yelah, macam mungkin aku tak perlu OT sampai waktu yang ditetapkan, mungkin sekarang aku dah boleh gerak kot. Tapi yelah, dalam keadaan mamai, dia macam tanya, aku beri gelaran kawan tu sebagai Razik. Oi Razik, kau datang juga Aku tadi memang tak ada mood dah nak kerja. Nasib baik kau datang juga.
Tapi lambat kau datang. Kau ada info ke dekat bos? Si Razik ni, walaupun mendengar celoteh panjang daripada rakan dia ni, dia hanya tersenyum. So macam mungkin dia ada masalah ke apa. Si member ni pun cakap lah, tak apa Razik, ni aku nak gerak pergi tandas jap, nak terkencing pula. Kau tunggu kat sini apa nanti kita sembang lain. Okey, sebaiknya dia tiba ke tandas. Dia telah berjumpa dengan salah seorang pekerja kilang tersebut, dan pekerja kilang tersebut telah pun berkata kepadanya, bang, daripada pagi tadi, petang tadi, nampak muka abang rajin betul abang kerja ni. Dik, kawan abang pula hari ni macam mana entah dia tak boleh datang pula. Tapi tadi nampak ada dekat pondok jaga tu. Tak apa, ni pun nak kena cepat-cepat sebab mungkin nak kena tukar dengan dia. Dan dengan segera mereka berdua pun melakukan hal masing-masing. Dan selepas melepaskan hajatnya, dia kembali ke pondok jaga dan mendapati Razik tidak berada di pondok jaga tersebut, yang membuatkan dia terkejut dan lalu bertindak untuk call Razik. Dan pada ketika itu Razik telah mengangkat callnya. Hello. Apa hal kau Razik, kau ni tadi kau dah datang, kenapa kau balik pula ni? Bila masa pula aku datang ni, aku tak apa sihat ni. Ni pun kalau ikut sepatutnya sehari 2 lagi baru aku boleh masuk. Kau jangan melawak Zik. Tadi kau datang sini kau nak melawak-melawak macam ni pula dengan aku. Kau jangan nak bagi aku takut pula ni. Betul lah, apa hal pula aku nak tipu kau? Ni kau dengar suara aku pun kau dah tahu. Bos tak kasih tahu kau ke aku dapat MC 2 hari? Tapi sebenarnya aku nak lajak 3 hari sebab memang badan aku memang tak boleh gerak tu. Kau biar betul. Tapi aku malas nak cerita sebab apa aku tak boleh datang ni. Sebenarnya ada sebab juga dengan kerja kita. Apa hal pula dengan kerja kita? Kau ni, sebenarnya pada malam semalam aku tengah jaga dekat pondok jaga. Lepas tu kau datang. Aku pun terkejut. Apa hal kau datang ni? Shift kau lambat lagi kot. So macam, yelah aku sembang dengan kau, tapi masa aku sembang dengan kau tu, kau senyap je. Sebab aku pun tak apalah. Bila aku pergi cek kawasan, masa tu kau macam kau pun tak pernah duduk dalam pondok jaga je kot, sebab kau tak jawab apa pun aku tanya. Tapi bila aku datang balik, kau tak ada. And masa tu aku call kau. Kalau kau sedar, hari tu aku ada call kau. Aku sedar. Masa aku call kau tu, kalau kau sedar, aku tanya, kau ada kat mana? Aku ada kat rumah. Kau apa hal kau ni? Aku kan shift aku lambat lagi. Sebaik kau menjawab macam tu, aku semacam, siapa pula tadi ni? Sebab aku pernah dipesan oleh pengawal keselamatan dahulu bahawasanya kilang kita ni memang ada something, dan disebabkan benda tu lah aku sendiri tak percaya aku telah mengalami satu perkara ni. Dan aku harap kau buatlah malam ni, sebab malam ni kalau terjadi juga, aku rasa better kau ambil cuti esok. Sebaik saja dia mendengar penjelasan daripada kawannya Razik tadi, pengawal keselamatan ni mula mendapat satu kesimpulan di mana orang yang duduk di dalam pondok jaga menyerupai Razik tadi adalah bukan kawannya Razik, tapi adalah satu makhluk yang tidak diundang yang masuk ke dalam tempat itu. Sebaik saja pada kejadian itu, pengawal keselamatan tersebut demam. Disebabkan kejadian tersebut, mereka kehilangan 2 orang pengawal keselamatan disebabkan perkara yang sama, iaitu mereka diganggu ketika waktu tugas. Okey, kita sambung ke cerita yang ketiga. Cerita ketiga ni adalah berkenaan dengan kisah seorang pekerja kilang, namun dia mostly pekerja yang bekerja di pejabat, iaitu office. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mana disebabkan ingin mencari duit lebih untuk menyara adiknya yang masih belajar, dan disebabkan ayahnya yang sudah tua dan sakit, dan ibunya juga yang dalam keadaan yang agak uzur, dia perlu mencari duit lebih untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Dan disebabkan keperluan kepada duit yang sangat banyak,
dia telah pun melakukan kerja overtime, boleh dikatakan hampir setiap hari. Ada kebaikan di mana dia dapat menyiapkan kerja tersebut on time, tak perlu lagi dia terkejar-kejar pada keesokan harinya. Namun ada pro and con untuk setiap benda. Untuk keburukannya pula, dia perlu kerja sampai lewat malam, di mana seperti kita tahu kebanyakan office akan mostly overtime sampai pukul 8 paling lambat lah. Tapi dia ni sanggup OT sampai pukul 11 ke 12 malam. Dan hal ini telah pun menyebabkan dia perlu stay di office selama almost 12 jam dalam kilang. Dan dia berseorangan di kawasan office. Namun disebabkan keinginannya untuk mencari duit lebih untuk menyara keluarga, dia kuatkan tekad, tak hiraukan apa orang kata dan apa yang akan dihadapi. Namun pada suatu hari, ketika dia sedang fokus menyiapkan kerjanya, dia terlihat ada salah seorang pekerja yang mana bekerja dalam departmen bersebelahan dengannya datang secara tiba-tiba dan menegur, rajin kau buat kerja. Rajin betul kau cari duit. Abang macam mana? Aku kena sara adik aku. Aku pun tak apalah, tak makan, janji adik-adik aku dapat sekolah, dapat makan. Baguslah kau. Bagus adik-adik kau dapat kakak macam kau. Tak adalah, aku buat ni sebabkan tanggungjawab. Tanggungjawab ni jugalah untuk mengajar kita menjadi berdikari. Betul lah tu. Tak apalah, ni aku nak pergi buat air kejap. Kau nak air tak? Tak apa. Aku baru minum je tadi. Ni kau datang ni, kau pun ada benda nak disiapkan ke? Tak. Aku saja siapkan saja. Tengok aku buat untuk audit esok saja, tengok-tengok. Dan selepas pada perbualan mereka ini, si wanita yang datang tadi terus pergi ke pantry untuk menyiapkan air. Namun apa yang pelik, dia tidak lalu langsung ataupun melalui departmen yang sepatutnya dia lalu untuk pergi ke departmen dia. So si wanita yang membuat kerja overtime ni macam mula-mula tak sedar sebabkan terlalu taksub dengan kerja. Namun lama kelamaan dia menyedari, walaupun dia terlalu taksub dengan kerja, dia pasti akan sedar wanita tadi lalu di hadapannya kerana dia punya tempat kerja betul-betul berhadapan dengan pintu untuk masuk ke dalam departmen dia. Hal ini telah menyebabkan dia bertindak untuk keluar daripada departmen dia dan pergi ke pantry. Dan dia mendapati pada ketika itu dia hanyalah berseorangan di situ seperti biasanya ketika dia melakukan overtime. Dan hal ini telah menyebabkan bulu romanya secara tiba-tiba naik. Dan dia telah bertindak pada hari tersebut untuk habiskan kerja lebih awal. Dan dia mempercepatkan pekerjaannya secepat yang boleh. Dan dia telah pulang pada pukul 11. Dia mana pada sebelum ini dia balik pukul 12. Dia telah mencepatkan sebanyak 1 jam. Dan keesokan harinya, apa yang mengejutkan, ketika dia sampai ke tempat kerja, telah heboh satu cerita mengatakan salah seorang daripada departmen sebelahnya telah pun meninggal. Namun dia yang tidak mengetahui benda tu kerana disebabkan ingin fokuskan kepada kerjanya yang mungkin tidak habis lagi semalam. Dia menyetelkan kerjanya dahulu lalu pergi untuk mendapatkan berita tersebut. Alangkah terkejutnya dia kerana orang yang meninggal tersebut adalah orang yang sama yang menegur dia semalam. Dan ternyata orang tersebut meninggal memang dalam keadaan dia ingin datang ke kilang untuk membuatkan satu semakan terakhir kerana disebabkan keesokan harinya mereka ada audit. Disebabkan peristiwa tersebut, dia hanya akan OT sampai dalam pukul 9 atau 10. Jika dia dapat menyiapkan dengan lebih cepat, dia akan lebih cepat untuk menghabiskan kerjanya ataupun dia tidak akan membuat OT dengan jangka waktu yang sangat lama. Pengalaman itu telah mengajarkan dia agar tidak semena-mena menegur ataupun tidak semena-mena bekerja tanpa memikirkan tentang
kesihatan ataupun mental dia yang akan terganggu disebabkan gangguan-gangguan seperti itu. Okeylah, sampai sini sajalah cerita untuk kali ini. 3 cerita aku telah ceritakan. Aku harap korang suka dengan cerita-cerita ni. Terima kasih kerana menonton video ni. Assalamualaikum. Bye bye.